Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Fokus berita malam teka-teki mengenai pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU ke-15 akhirnya terjawab setelah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlimen Penggal ke-14 negara secara rasmi pada Isnin 10 Oktober 2022. Perdana Menteri mengumumkan pembubaran itu dalam sidang media khas petang tadi. Berikutan itu, beliau mengesyorkan agar kerajaan-kerajaan negeri kecuali Sarawak, Sabah, Melaka dan Johor untuk bertindak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing serentak pada tarikh yang sama dengan PRU peringkat Parlimen agar rakyat tidak terbeban dan penamaan calon boleh dibuat dengan serta-merta. Katanya penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri lagi, pembubaran berlandaskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ini dilaksanakan bagi menepis dakwaan pihak yang selama ini meratib keabsahan kerajaan, kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Justru, beliau berharap agar rakyat menggunakan kuasa yang ada untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet Keluarga Malaysia 2023 di samping mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang berbilang agama, kaum dan etnik. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah pada Ahad untuk mendapatkan perkenan bagi pembubaran Parlimen dibuat supaya melancarkan lagi proses PRU ke-15 dijalankan. Berita seterusnya, Kabinet Sarawak telah meluluskan untuk menubuhkan Majlis Daerah Gedong dalam satu mesyuarat pada 3 minggu yang lepas. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, penubuhan Majlis Daerah ini bersama dengan lantikan kaunselor-kaunselornya akan membantu kerajaan untuk melaksanakan pembangunan yang telah dirancang. Bermakna kita ada kaunsil gedung dengan lantikan kaunselor-kaunselornya yang akan terus membantu kita dalam pembangunan yang telah kita rancangkan. Hari ini memang baru mula, kita mula membangunkan kawasan baru di gedung ini, iaitu di seberang sungai, dan ia akan menjurus kepada Ulu Gedong terus ke Semunjan, masuk ke Samarahan, terus ke Sebuyau, terus ke Lingga dan kawasan pesisirannya. Jadi ini adalah pendekatan kita. Kerana kita berteraskan kepada membawa rahmat kepada daerah-daerah ini. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan sambutan Malidur Rasul peringkat daerah Gedong di Dewan Datuk Patinggi Ali Gedong pada Isnin. Datuk Patinggi Abang Zohari yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menjelaskan kerajaan amat komited untuk mengubah dan membangunkan kawasan luar bandar dalam mengejar kemajuan. Sementara itu, beliau telah berkongsi sejarah Islam iaitu mengenai Piagam Madinah yang menjadi asas untuk menubuhkan satu pemerintahan yang adil dan saksama. Kabilah-kabilah ini yang mempunyai beberapa perbezaan dan disatukan sebagai satu masyarakat yang penuh bersatu, dan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Rasulullah telah memberi keadilan kepada masyarakat di Madinah. Ini sejarah Islam, dan apabila perpaduan itu kukuh, maka ajaran Islam telah berkembang yang berteraskan kepada Al-Quran dan juga ajaran yang menjadi ikatan yang kuat di kalangan umat Islam itu sendiri. Dan juga budaya mendapat ilmu untuk mencari ilmu
sudah menjadi budaya asas yang telah digerakkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu, Premier Sarawak bersama dengan wakil daripada 15 kontingen berarak dari Rumah Rehat Sri Kedong ke Dewan Datuk Patinggi Ali. Antara yang turut hadir ialah Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Sri Nancy Shukri, Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sambutan Malidu Rasul Peringkat Daerah Gedong 2022 yang juga bekas Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais, Adun Simunjan Al-Adris, Residen Bahagian Samarahan Datu Ibrahim Lumpu, Pegawai Daerah Gedong Khalid Manap dan Temenggong Bahagian Samarahan Cik Bujang. Dalam majlis ini, Premier Sarawak telah menyempurnakan penyampaian hadiah bagi pertandingan-pertandingan yang telah diadakan sempena sambutan Malidu Rasul di situ. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang mengamalkan konsep ta'ayush atau hidup bersama secara harmoni dan bersahaja. Katanya masyarakat Sarawak masih dapat hidup bersatu padu tanpa mengira latar belakang agama bangsa maupun budaya dalam era global dan digital masa kini. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam Majlis Perhimpunan dan Perarakan Malidu Rasul Peringkat Sarawak tahun 1444-2022 Masihi di Stadium Miri pada Isnin. Di negeri ini, tiada siapa yang boleh menyakiti hati agama lain dengan membanding dan merendah-rendahkan kepercayaan orang lain yang tidak seagama. Sarawak tetap kekal sebagai model masyarakat yang saling bekerjasama dan hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Dalam hal itu, Premier Sarawak menjelaskan amat penting bagi semangat cemerlang berpaksikan ilmu pengetahuan diterapkan dalam jiwa umat Islam hari ini. Beliau juga bersyukur kerana umat Islam di Sarawak telah mengorak langkah untuk menjadi warga yang berilmu pengetahuan. Saban tahun, generasi muda Islam telah berkecimpung dalam banyak bidang sehingga mencapai kejayaan bukan sahaja di negeri kita, malahan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Majlis Perhimpunan dan Perarakan Malidu Rasul Peringkat Sarawak tahun 1444-2022 Masihi pada tahun ini telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Hadir sama Isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Dalam hal itu, sebanyak 142 kontingen melibatkan 8,766 peserta telah menjayakan. Dalam hal itu, sebanyak 142 kontingen melibatkan 8,766 peserta. Dalam hal itu, sebanyak 142 kontingen melibatkan 8,766 peserta telah menjayakan Majlis Perhimpunan dan Perarakan Malidu Rasul Peringkat Sarawak tahun 2022 1444 Hijrah di Miri. Bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, sambutan kali ini memperlihatkan penerapan unsur kerjasama padu yang telah menyumbang kepada usaha Sarawak membendung wabak COVID-19 yang menular sejak 2 tahun lepas. Majlis telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Penyertaan kontingen pada tahun ini melibatkan pelbagai kategori termasuk jabatan kerajaan dan kumpulan berpakaian seragam bagi Kerajaan Sarawak dan Persekutuan, Badan Berkanun, institusi kewangan, swasta dan syarikat, masjid, surau dan kumpulan hadrah, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Persatuan, Kelab dan Pertubuhan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pusat kemahiran dan sekolah menengah dan sekolah kebangsaan. Turut dipertandingkan adalah satu kategori khas pada sambutan kali ini. Para kontingen telah berarak sejauh 3.6 km bermula dari Stadium Miri, melalui beberapa jalan dan tamat di Stadium Miri. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah menyempurnakan penyerahan hadiah kepada para pemenang untuk setiap kategori. Keperkembangan di Kapit, kestabilan politik di Sarawak sangat penting dalam memacu pembangunan negeri ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata,
kestabilan politik akan menguatkan suara mereka menuntut hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia MA63. Katanya, Kesatuan Rakyat Negeri ini menjadikan Kerajaan Sarawak, pimpinan gabungan Parti Sarawak GPS terus kukuh. Sehubungan itu, beliau juga ahli Parlimen Kapit menyeru agar rakyat memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada GPS pada pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Datuk Seri Alexander juga mengingatkan rakyat agar tidak terpedaya dengan dakyah di media sosial yang sengaja memutarbelit isu untuk meracuni pemikiran rakyat. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penyerahan Insentif Pelajar yang melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS Daerah Song 2022 pada Isnin. Mengenai insentif berkenaan, beliau berkata bantuan itu akan diberikan secara berterusan untuk membantu pelajar-pelajar di kawasan Parlimen Kapit melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Adun Katibas Lidam Ahsan berkata, beliau dan ahli Parlimen Kapit akan membantu sedaya upaya dalam hal pendidikan kerana ia dapat mengubah masa depan keluarga pelajar. Seramai 48 pelajar menerima insentif tersebut yang berjumlah keseluruhan RM24,000. Manakala di Sarike, sukan adalah sebahagian daripada agenda nasional yang mampu menyemarakkan semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menurut Timbalan Residen Bahagian Sarike, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman, sukan juga mampu menjadi wadah penting dalam membentuk sebuah keluarga Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Ujar beliau, sejak berdekad lamanya, sukan telah mengajar masyarakat untuk menyelami erti perpaduan, bekerjasama dan menanam rasa cinta kepada negara. Beliau berucap demikian semasa merasmikan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2022 peringkat bahagian Sarike di Dewan Suara Sarike pada Isnin. Sukan adalah sebahagian daripada agenda nasional yang mampu menyemarakkan semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sukan mampu menjadi wadah penting dalam usaha kita untuk membentuk sebuah keluarga Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Sejak berdekad lamanya, sukan telah mengajar kita untuk menyelami erti perpaduan, bekerjasama dan menanam rasa cinta kepada negara. Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat agar menjadikan sukan sebagai jambatan perpaduan dan saling memahami serta sebagai pentas untuk mengharumkan nama negara. Pelbagai program telah diadakan sejak 1 Oktober lepas oleh Jawatankuasa Sambutan Hari Sukan Negara bagi memeriahkan sambutan di Sarike. Paparan berikutnya, selepas 48 tahun membantu mentransformasikan lanskap ekonomi dan masyarakat Sarawak dan Malaysia amnya, Cahaya Mata Sarawak, Cahaya Mata, kini mengorak langkah ke persada antarabangsa menerusi pelancaran logo baharu syarikat multinasional berkenaan. Pengarah urusan kumpulan Cahaya Mata, Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib berkata, pelancaran logo dan identiti baharu itu mencerminkan kedudukan Cahaya Mata sekarang sebagai sebuah syarikat multinasional yang mengembangkan sayap ke peringkat global. Menurutnya, syarikat multinasional berkenaan juga telah mempersiapkan warga kerja di peringkat pengurusan dan operasi ke arah memacu syarikat ke tahap yang lebih tinggi. Tambah beliau, mereka juga telah memperkasakan accountability dan integriti di semua peringkat lembaga pengarah dan pengurus kanan bagi membina amalan takbir urus yang lebih kukuh. Beliau berkata demikian semasa Majlis Cahaya Mata Media Haiti di Kuching pada Ahad. Hadir sama dalam majlis tersebut adalah Ketua Pegawai Operasi Cahaya Mata Sean Mock, Ketua Kaki Tangan Mastura Mansur, Ketua Pegawai Komunikasi Strategik Kanesan Velupilai, Pemangku Ketua Pegawai Kewangan Mukhnizam Mahmud serta tetamu jemputan lain. Dalam pada itu, Datuk Seri Sulaiman memberitahu menerusi sokongan para pemain media, Cahaya Mata akan merealisasikan impian untuk menjadi sebuah syarikat multinasional yang berkembang pesat dan boleh dibanggakan. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.